Hai, salam sejahtera dan Assalamualaikum kepada korang semua. Dalam video kali ini, saya nak terangkan bagaimana korang nak trade-in kereta korang lah. Kalau korang nak beli kereta baru, ada kereta lama, kadang-kadang komitmen dah bertambah, mesti korang nak let go kereta lama korang kan. So, kat sini, dalam video kali ini saya nak jelaskan bagaimana caranya korang nak trade-in kereta lama korang dan ambil kereta baru. Sebelum korang nak trade-in kereta lama korang tu, saya nak jelaskan ada dua jenis ada dua cara macam mana korang nak trade-in kereta lama korang. Di Malaysia ni ada dua jenis cara korang nak trade-in kereta korang. Pertama, korang gunakan used car atau gunakan traditional used car biasa lah. Yang kedua, korang masuk bidding system. Contoh yang termasuk dalam bidding system ni adalah MyTukar dan Kasam. Traditional used car ni biasalah kalau korang pergi tengok dekat tepi jalan ke, tepi highway ke, ataupun pergi dekat mana tempat yang ada banyak-banyak kereta tu, itu ni tempat used car lah. Okay. Ada perbezaan yang ketara kalau korang gunakan trade-in dalam used car, traditional used car, ataupun korang gunakan cara bidding system. Kelebihan kalau korang trade-in guna traditional used car ni, maksudnya kereta korang boleh hold. Maksudnya contoh kalau korang trade-in pada bulan 7 2020. Contoh korang dapat kereta bulan 10 2020. So used car masih boleh hold kereta korang selama 3 bulan sebelum korang dapat kereta baru, baru boleh let go. Tapi untuk cons menggunakan bidding system ni, bila korang dah masuk bidding system, dah ada pembeli, dalam tempoh 1 minggu korang kena serahkan kereta korang. Apa keburukan gunakan bidding system ni? Bila korang hanya ada satu kereta, satu transportation. Jadi, bila korang kena serah kereta 1 minggu, padahal kereta baru belum dapat lagi, belum sampai lagi, korang belum terima lagi, korang akan jadi masalah bila korang nak pergi bekerja atau nak pergi belajar ke apa semua tu lah. Itu keburukan gunakan bidding system. Sebab dia nak tak nak, selepas masuk bidding, dah ada pembeli, dah ada buyer, dalam tempoh 1 minggu, korang kena serah kereta korang tanpa alasan. Maksudnya diorang tak boleh accept, diorang takkan accept apa alasan. Jadi kalau korang hanya ada satu transportation, satu kereta, tak sesuai lah gunakan bidding system ni. Kecuali kereta baru korang tu dah ada ready stock, maksudnya dah boleh cepat dapat dalam tempoh 1 minggu. Itu tak ada masalah. Tapi kalau korang kalau kereta baru tak ada ready stock atau korang kena tunggu, saya sarankan korang ambil traditional used car ni. Sebab kereta dia masih boleh tunggu. So dalam tempoh 2-3 bulan masih boleh pakai kereta tu lah sebelum serah kereta. Ini adalah kelebihan menggunakan used car dan keburukan menggunakan bidding system, iaitu serah kereta tu bila lah. Tadi saya ceritakan kelebihan menggunakan traditional used car dan keburukan menggunakan bidding system. Sekarang saya ceritakan keburukan menggunakan traditional used car dan kelebihan menggunakan bidding system. Bila korang guna traditional used car ni, harga dia lebih murah daripada harga pasaran, harga market. Sebab used car akan ambil kereta korang, dia akan cat balik, dia akan tengok apa yang rosak, dia akan repair, barulah dia akan jual balik di harga pasaran. Sebab tu dia akan ambil kereta korang agak sedikit lebih murah dibandingkan pasaran. Tapi berbeza dengan bidding system, iaitu MyTukar atau Kasam ni, harga dia berdasarkan bidding. So dia akan masukkan kereta lama korang dalam sistem, dia akan masukkan untuk auction, untuk lelongan ataupun masuk bidding. So siapa yang bid paling tinggi akan dapat, buyer yang bid paling tinggi akan dapat kereta tu lah. So contohlah, supaya korang senang faham, letak kamera. So contoh, kalau korang tengok kat pasaran, harga kereta korang contoh 20k. Okay, harga kat pasaran sekarang korang tengok 20k. So used car mungkin akan ambil dalam mungkin lebih rendah lagi lah. So saya anggap contoh 15k ke 17k. Contohnya lah. Ni contoh saja. Okay. Kalau kau masuk bidding system, mungkin dia akan masukkan dalam bermula dari 19k. Dia tak boleh lebih harga pasaran lah. So contoh masuk bidding, ada buyer beli, dia sanggup beli 21k. So bila contoh beli dapat 21k, harga pasaran 20k. So korang boleh dapat extra lagi 1k dibandingkan harga pasaran. Inilah kelebihan menggunakan bidding system. Mungkin harga dia pun 19k, tapi contohlah tak dapat 21k, dapat 20k.
So, sesuailah dengan permintaan korang. Korang nak 20k contoh. Tak dapat lah kalau bid 21k nampak macam mungkin impossible, loncat terlalu tinggi. Tak dapat juga. Tapi dapat 20k. Sebab, tapi bezanya, mungkin boleh, sebab bidding ni contoh dia orang akan start 19k. Mungkin, tiba-tiba jadikan cerita 19.1k ada orang bid. Lepas tu tak ada orang bid lagi dah. So, harga, kereta akan terjual harga 19,100. 19,100 ringgit. Jauh bawah daripada harga pasaran lah. Tapi mungkin harga dia masih lebih tinggi sikit dibandingkan traditional used car. Okay, itu yang perbezaan dia lah. So, kalau kelebihan korang menggunakan bidding system ni, maksud harga dia berdasarkan bidding. So, mungkin lebih setara dengan harga pasaran atau mungkin lebih tinggi dari harga pasaran. Itu tadi saya jelaskan pasal dua jenis trade-in lah. Nak gunakan traditional used car atau menggunakan bidding system. Iaitu yang company ada kat Malaysia ni, iaitu Kasam ataupun MyTukar. Sekarang kita masuk kepada topik masih trade-in. Tapi korang nak tahu harga trade-in korang tu lebih tinggi ke ataupun lebih rendah. Maksudnya, kalau contoh ni senario yang bisa terjadilah. Contohlah hutang kereta korang ada lagi 40k. Okay, balance hutang dengan bank, loan dengan bank masih ada 40k. Tapi kereta korang hanya ada bernilai 30k. So, korang kena ganti, kena tambah lagi 10k untuk tutup hutang bank ni. Sebab apa? Contoh, traditional used car ataupun MyTukar dapat harga 30k. Tapi masih tak boleh nak tukar nama kepada nama orang lain disebabkan masih ada balance 10k untuk kena bayar dengan bank. Sebab syarat untuk nak tukar nama pemilik kereta korang tu, kereta lama korang nak tukar ke nama pemilik kepada orang lain, syarat dia hutang dengan bank kena settle, tutup terus. Dia tak boleh ada baki. Kalau ada baki, maksudnya kau masih kena sambung bayar dan itu akan jadi komitmen baru lah. Kalau dah tukar pemilik, komitmen kereta korang tu terus hilang, terus lupus, terus delete, tak ada lagi. Yang orang nak trade in tu untuk itulah nak hilangkan terus komitmen, bukan nak komitmen masih ada. Jadi masalah yang biasa terjadi bila hutang loan ni, saya tulis hutang loan lah. Loan dengan value, bila value kereta korang lebih rendah daripada loan, korang kena top up lagi duit. Itu yang menyebabkan banyak orang tak jadi nak trade in sebab dia kena top up. Sebab ramai orang sebenarnya nak trade in ni tujuan adalah dapatkan cashback dan dapatkan duit lebihan daripada dia jual kereta tu. Okey, saya tunjuk senario berbeza. Contoh loan dia masih sama, 40,000, 40k. Tapi nilai kereta dia dapat 45k. So bila dia contoh kereta dia dapat value 45k, dia selepas dia bayar dengan bank, tutup hutang bank, dia dah masih ada baki lagi 5k. Dia dah masih ada balance cashback 5k daripada nilai kereta ni. So kebanyakan customer yang trade in ataupun orang yang trade in kereta lama dia tu, 5k ni kebanyakan dia orang akan buat down payment atau dia orang akan ambil untuk penggunaan seharian lah. Dia orang nak buat apa urusan mereka, ataupun dia kereta baru dia akan apply guna istilahnya full loan tanpa down payment ataupun zero down payment, ataupun 5k ni dia gunakan untuk down payment, tak ada masalah. So korang nak pastikan value kereta korang lebih tinggi daripada baki loan korang. So baki loan macam mana nak tahu? Kena call bank yang korang buat loan. Contoh loan kereta korang dengan M-Bank atau loan kereta dengan M-Bank, kena call M-Bank tanya berapa baki loan kereta korang. So barulah korang boleh predict, barulah korang boleh masuk kira-kira adakah nilai kereta korang tu lebih tinggi daripada baki hutang loan. Kalau rendah, kena top up. Kebanyakan orang tak nak trade in sebab dia kena keluar duit lagi. Sebenarnya tujuan nak trade in ni dia tak nak keluar duit, dia nak dapat duit. Itu yang jadi masalah utama bila trade in kereta. So saya nak ajarkan sini tips dan trik bagaimana korang nak pastikan korang akan jadi figure macam ni. Maksudnya figure value kereta korang lebih tinggi daripada baki loan. So saya pecah kepada ni, biasanya majoriti rakyat di Malaysia ni buat loan berdasarkan loan 9 tahun, loan 7 tahun dan loan 5 tahun. So bila korang nak trade in kereta korang, loan 9 tahun ni tahun ke-6, tahun ke-5, tahun ke-3.
Okey, so bila korang loan 9 tahun, pastikan korang jual kereta korang ataupun korang trade in kereta korang bila masuk tahun ke-6. Sebab dia dah lebih separuh. Kat sini trik dia. Dia dah lebih separuh loan. Maksudnya loan 9 tahun, kalau bagi dia 4,5. Tapi kita tak pastikan kita ambil tahun ke-5 ataupun tahun ke-6. Sebab bila tahun ke-6, kebiasaannya korang yang value kereta akan lebih tinggi daripada baki loan. Okay? So sama juga kalau loan 7 tahun, korang jual tahun ke-5, dia punya value kereta korang tu biasanya lebih tinggi daripada hutang yang korang ada sekarang. Dan pada loan 5 tahun, korang jual tahun ke-3. Sama prinsipnya. Kalau korang jual, contoh korang jual tahun kedua, atau contoh ni korang jual tahun pertama, biasanya dia akan jadi senyera macam saya cakap tadi. Dia punya value dia lebih rendah daripada baki loan, hutang. So korang nak top up. Yang itu akan jadi masalah. So kat sini saya bagi tips dia, bila loan korang 9 tahun, jual tahun ke-6. Ini saya abaikan untuk down payment. Maksudnya kalau contoh korang apply dengan loan biasa, loan dengan 10% down payment ataupun dengan 0% down payment, boleh pakai tips ni. Tapi kalau korang letak down payment 50%, 60%, 30%, itu biasanya boleh jual lebih cepat lagi lah. Sebabnya korang kena masukkan dalam perkiraan bahawa loan kereta ni dia ada interest. Interest ni berbeza lah untuk setiap jenis segmen. Ada yang 2 point something, ada 1 point something, ada yang 3 point something. Tapi bila tahun pertama dan tahun kedua, biasanya korang hanya akan bayar interest saja. Belum bayar harga kereta itu sendiri. Sebab tu bila korang nak cepat-cepat, contoh dah pakai 2 tahun nak terus jual, itu sebabnya baki loan masih lebih tinggi dibandingkan value korang. Sebab korang hanya bayar interest. Korang belum bayar lagi nilai harga kereta itu sendiri. Sebab tu kalau korang nak jual kereta, ikut tips yang saya sarankan ni. Bila loan korang 9 tahun, jual tahun ke-6. Memang kena sabar sikit lah. So mungkin maksudnya korang dah pakai kereta lebih kurang 6 tahun lah. 5 tahun ke 6 tahun, baru boleh jual. Kalau korang nak pastikan korang dapat cash kat tangan atau dapat duit. Kecuali kalau korang sanggup keluarkan duit tu top up, tak ada masalah. So sekian saja video saya kali ni. Dan saya harap korang boleh ikuti tips yang saya sarankan. Dan juga yang trade in kereta tu, 2 jenis cara nak trade in, sama nak gunakan traditional used car ataupun gunakan bidding system. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruang komen. Dan boleh subscribe channel video saya untuk video-video seterusnya. Kita akan jumpa lagi next time.